Assalamualaikum. So hari ini kita akan tengok analisis kualitatif. Analisis kualitatif untuk mengenal pasti cation dan anion dalam garam. Jadi apakah itu anion, apakah itu cation? Saya harap kamu dapat ingat balik kita punya pembelajaran yang lepas, kan? Dalam satu sebatian tu, dalam satu kita tengok contohnya amonium klorida, mana satu cation, mana satu anion. Saya harap kamu semua dapat kenal pasti. Okey, kita pergi kepada ni. Analisis kualitatif garam ialah satu teknik untuk mengenal pasti cation dan anion yang hadir di dalam suatu garam dengan menganalisis sifat fizik dan kimia garam itu. Jadi maksud di sini ialah dengan kamu hanya tengok dia punya sifat fizik dia dan sifat kimia dia, kita dapat kenal pasti, kan, bagaimana apakah cation dengan anion yang wujud. Okey, contoh sini adalah pemerhatian dari sifat fizik garam. Kamu tengok garam tu sendiri, dari segi bentuknya, dari segi warna dia, kamu tahu, kan? Warna, kalau warna pun kita dah tahu dah apakah cation, apakah anionnya. Okey, tindakan haba ke atas garam. Ini kita pun telah pelajari pada minggu lepas, kan? Bila mana dia telah dibakar ataupun dikenakan haba, apakah gas yang terkeluar, yang keluar daripada tindak balas haba tu, apa yang keluar. Dari situ pun kita dah tahu, kan? Kita dapat teka lah. Kemudian kita ada ujian anion dan ujian cation, dan mana nanti kita akan bincangkan, dan juga ujian pengesahan cation. Jadi dengan ujian-ujian ni kita dapat mengenal pasti apakah ion-ion yang wujud, cation yang wujud dalam garam tersebut. Okey, kita pergi kepada pemerhatian terhadap sifat fizik garam. Okey, pemerhatian terhadap sifat fizik garam seperti warna. Okey, jadi berdasarkan warna sebenarnya kita dah dapat beri sedikit tekaan lah, kan? Apakah garam atau apakah cation ataupun anion, kan, yang wujud, kan? Okey, ketelarutan di dalam air merupakan langkah awal untuk membantu dalam membuat inference terhadap kemungkinan kewujudan cation dan anion di dalam garam. Seperti mana kamu tahu sebelum ni, ada garam yang larut air, ada garam yang tidak larut air. Jadi kamu tahu, kan, kalau dia larut air, dia garam apa. Kalau dia tak larut air, dia garam apa. Jadi ini membawa kamu kepada yang lepas punya lah, iaitu no anak tu, nitrat, amonium, natrium, kalium, kan, dan juga HPA. Jadi seperti mana kamu tengok sini. Okey, jadi dengan kita tengok dia punya warna dan juga ketelarutan, itu adalah langkah-langkah awal lah, kan, langkah-langkah awal untuk kita tahu dia ni garam apa. Okey, kemungkinan kewujudan cation dan anion di dalam garam. Okey, walaupun ujian ketelarutan garam tidak mengesahkan identiti ion yang hadir, tetapi telah mengehadkan kemungkinan jenis ion yang hadir. Maksudnya, pada mulanya memang kamu tak, bila dengan kita tengok dia larut tak larut tu, kita tak tahu lagi dia garam apa, tapi kita dah dapat hadkan daripada tekaan kita itulah kepada garam-garam yang lain. Contoh sini adalah apa dia, terlarut dalam air. Kalau dia terlarut dalam air ni, maka dia tu mungkin ni no anak ni. Apa dia? Kan? Mana kamu tengok sebelum ni, ini kemungkinan dia garam nitrat, kemungkinan dia amonium, kemungkinan dia natrium, mungkin dia kalium. Mungkin dia kalium. Jadi itu yang daripada situ kamu dah dapat meneka, kan? Dan juga kita bataskan daripada tekaan-tekaan yang lain. Kalau yang dia tu dia tak larut air, semestinya bukan HPA klorida atau PBC sulfat, dan mungkin tidak mengandungi ion karbonat. Jadi kalau ion karbonat ni dia tak larut air, yang ni dia terlarut air, kan. Jadi dari situlah kamu dapat mengehadkan garam apakah yang patut kamu dapat teka lah, kan, dapat tengok. Okey,
warna garam juga merupakan salah satu sifat fizik yang boleh membantu kita membuat inference tentang kation yang hadir dalam garam. Okey, ini jadi macam mana kita nak tahu? Kita dapat tengok daripada warna dia. Kan? Warna dia. Okey, itu kita terus pergi kepada seterusnya. Kamu tengok dekat dalam buku teks kamu tu, iaitu dia ada list kat sini, senarai di sini. Okey, semua garam terlarutkan berwarna putih akan menghasilkan larutan garam yang tidak berwarna. Larutan garam yang berwarna disebabkan oleh kehadiran unsur peralihan. Mesti sebab ada unsur peralihan barulah dia berwarna. Kan? Kalau tak ada unsur peralihan, dia tak akan berwarna. Kan? Okey, kalau larutan biru, dia adalah kuprum. Kemungkinan yang paling besar kali dia ada kuprum. Okey, kalau larutan itu berwarna perang, jadi kita tahu dia yang wujud dalam tu adalah ferrum. Kan? Dan kalau larutan itu berwarna hijau, maka dia adalah ferrum 2. Yang atas ni perang ni ferrum 3, ni 3 ni. Ni ferrum 3, ni ferrum 2. Jadi dengan kita melihat warnanya, kita dah tahu kemungkinan dalam garam tu ada unsur peralihan. Siapa yang tak ingat apakah itu unsur peralihan, sila rujuk nota yang lepas. Okey, okey di sini. Okey, warna garam dalam bentuk pepejal, dalam larutan aqueous. Okey, kalau garam yang mengandungi ion ferrum ni, kalau pepejal dia berwarna hijau. Tapi kalau dalam larutan aqueous, dia akan jadi hijau ataupun hijau muda. Dalam larutan air lah ni. Aqueous tu air. Okey, garam yang mengandungi ion ferrum 3, dia kalau dalam bentuk pepejal dia warna perang. Tapi kalau kita larutkan dia dalam ni, okey, dia akan jadi apa dia? Perang. Kan? Dia akan jadi warna perang ataupun perang sedikit kuning. Kan? Perang kekuningan. Okey, kalau kuprum sulfat. Kuprum, kamu tengok kuprum. Kalau kuprum ni, dia mesti warna biru. Kalau kamu ingat macam tu je. Kalau kuprum, mesti warna biru. Kan? Jadi, kalau dia larut dalam larutan aqueous, dia warna biru jugalah. Okey. Terdapat juga kalau kamu tengok, kalau pepejal dia warna hijau. Kan? Tapi bila larutan aqueous, dia warna biru. Ini special case lah. Kalau macam kuprum karbonat, dalam bentuk pepejal dia hijau. Tapi kuprum karbonat ni, seperti mana kamu tahu, kuprum karbonat ni, dia tak larut air. Kan? Dia ada karbonat ni, dia tak larut air. Kan? Jadi kita tahulah dia adalah kuprum karbonat. Dia contohnya soalan dia tanya, okey, dalam bentuk pepejal dia warna hijau dan dia tak larut dalam air. Jadi kita dapat tahu dah ini kuprum dan tak larut air, kemungkinan kuprum karbonat. Bila mana dikenakan tindakan haba, apa jadi? Keluar karbon dioksida. Okey. Rajah 6.49 menunjukkan contoh analisis kualitatif terhadap pepejal X yang berwarna hijau. Dan 3 kemungkinan hasil analisis kualitatif. Kualitatif ni merupakan satu cara, metod yang mana tidak melibatkan pengiraan. Dia berdasarkan penilaian mata kita, melalui pemerhatian kita. Okey. Contohnya, okey. Pepejal X yang berwarna hijau. Pepejal X warna hijau. Tapi kalau warna hijau ni, apa yang kamu dapat teka? Kalau warna hijau, kemungkinan dia ada ferrum 2. Kemungkinan dia ferrum 2 tu tinggilah. Okey. Jadi kita tambahkan dia dengan air suling. Tambah air suling, tiba-tiba dia tak larut. Pepejal X mungkin garam kuprum karbonat. Sebab kuprum karbonat ni dia tak larut dalam keadaan dia adalah pepejal, dia warna hijau. Lepas tu kamu larutkan dalam air, dia tak larut. Jadi kita tahu dia kemungkinan dia adalah kuprum karbonat. Kan? Dan sebab kuprum karbonat ni dalam keadaan suhu bilik, dalam keadaan pepejal, dia dalam warna hijau. Tapi kalau kita larutkan dalam air, dia tak larut dalam air. Kemungkinan dalam tu ada karbonat. Jadi kuprum karbonat. Kan? Atau garam ferrum
yang tak larut dalam air. Kemungkinan dia bukan kuprum karbonat, ataupun ada juga yang apa kita boleh teka dia ni adalah garam ferrum yang tak larut dalam air. Tapi yang penting dia sama ada dia tu ferrum ataupun kuprum karbonat. Jadi kita dari situlah kita dapat teka, kan. Okey, kemudian kalau kita larutkan dalam air tadi, okey, tambah air suling, dia larut. Jadi kita tahu dia ada ni pepejal ni memang garam ferrum. Kalau yang sebelah ni dia tak larut air. Yang ni dia larut air. Jadi kita tahu ni adalah garam ferrum, kan, dengan sebab apa dia warna hijau. Ferrum 2 ni memang berwarna hijau. Okey, rod kaca bila mana kamu larut dalam air, dia jadi bertukar warna biru. Kan? Dalam keadaan pepejal dia warna biru. Bila mana kamu larut dalam air, kamu tengok atas ni, yang di atas ni, dia warna biru. Kan? Jadi apa dia? Kan? Kemungkinan dia adalah kuprum klorida. Kan? Kuprum klorida. Sebenarnya kamu tengok atas ni. Kuprum klorida dalam bentuk pepejal dia hijau. Kamu larut dalam air, dia larut dalam air dan dia keluarkan warna biru. Jadi itu adalah kuprum klorida. Okey, kita pergi kepada tindakan haba ke atas garam dan ujian gas. Ini sebenarnya sepatutnya kita tengok pada minggu lepas, tapi it's okay, kita tengok lagi sekali, kan. Okey. Gas yang terbebas semasa garam terurai oleh haba boleh dikenal pasti melalui warna, bau dan juga kesan ke atas kertas litmus lembap. Jadi kita tahu dia ni gas tu berasid ataupun beralkali. Atau yang terbaik melalui ujian gas, berdasarkan warna, baki pemanasan dan gas yang dikenal pasti, kita boleh membuat inference ke atas ion yang mungkin hadir dalam garam tersebut. Okey, warna baki pemanasan, lepas kamu bakar dia, apa jadi? Dia bertukar warna hitam. Dia bertukar warna hitam. Jadi kita tahu dia tu garam tu mengandungi ion kuprum. Okey, tapi kalau kamu bakar dia, last sekali tengok yang terhasil adalah baki je berwarna perang. Jadi dia adalah garam tu mengandungi ferrum 3. Okey, kuning apabila panas, putih apabila sejuk. Itu adalah zinc. Ion yang wujud itu adalah zinc 2. Okey. Perang apabila panas, kuning apabila sejuk. Dia perang, masa panas tu perang, kuning tu dia akan jadi sejuk. Jadi dia adalah PB, plumbum 2. Okey. Kemudian ada satu lagi ni, table ni kita tengok. Okey, jadual ni. Okey, gas yang terhasil. Gas tu mengeruhkan air kapur. Jadi kalau sebut air kapur ni, kamu kena ingat satu je. Kapur keruh karbon dioksida. Kan? Kapur keruh karbon dioksida. Jadi kemungkinan dia adalah garam karbonat. Karbonat tu wujud dalam garam tu. Okey, gas berwarna perang dan bersifat asid, itu adalah garam nitrat. Gas tu warna perang dan bersifat asid, dia adalah nitrat, garam nitrat. Okey, gas berbau sengit dan bersifat alkali. Jadi kita tahu itu adalah gas amonium, kan. Dia ada garam dalam tu, ada garam amonium. Dia adalah garam amonium. Tapi gas yang terlepas tu apa dia? Gas amonia, kan. Okey, gas menyalakan kayu uji berbara. Kalau uji berbara tu terbakar balik, kan. Jadi kita tahu yang keluar tu adalah gas apa? Gas gas oksigen, kan. Dan mungkin garam nitrat atau garam argentum karbonat, kan. Okey. Rajah 6.5 dan 6.51 menunjukkan contoh analisis kualitatif berdasarkan tindakan haba ke atas garam X dan Y serta ujian gas yang sepadan. Okey, namun analisis kualitatif yang dijalankan masih tidak dapat mengesahkan kation yang hadir di dalam garam. Okey, kita tengok contoh yang ni. Okey. Garam X bukan garam jenis ferrum 2 dan ferrum 3 atau kuprum.
Okey, garam X tidak mungkin Zn, zinc, ferrum 2, ferrum 3, plumbum dan atau kuprum. Okey. Garam X berwarna putih. Kan? Garam X ni dia warna putih. Bila mana kita tambah air, pepejal putih tidak larut dalam air. Jadi bila mana dia tak larut dalam air, sudah tentulah dia ni bukanlah garam. Dia tak larut dalam air. Garam X semestinya garam tak terlarutkan. Bila mana dia tak larut dalam air, kita tahulah dia adalah garam yang tak larut, tak terlarutkan. Okey, kalau kita panaskan dia dengan kuat, baki berwarna putih. Baki berwarna putih semasa panas dan selepas disejukkan. Okey, gas tidak berwarna keluar. Dialihkan kepada air kapur menjadi keruh. Jadi kita tahu kalau air kapur keruh tu dia ada karbonat dalam dia, betul tak? Jadi gas karbon dioksida hadir, garam X mengandungi ion karbonat. Jadi kita tahu dia ni tak larut dalam air dan dia adalah sejenis garam karbonat. Kan? Dari situ kita dapat analisis. Okey. Analisis kualitatif berdasarkan tindakan haba ke atas garam X dan ujian gas. Jadi kamu kita buat ujian tindakan haba, okey, tindakan haba dan kita tengok dia ni gas apa yang keluar. Okey. Jadi analisis yang kita boleh buat kan mengenai garam X tu, garam X ni dia adalah garam karbonat. Sebab apa? Tadi keluar gas karbon dioksida kan, di mana dikenakan tindakan haba. Kita tahu dia garam karbonat yang mengandungi ion kalsium, magnesium ataupun aluminium kan. Dan bukannya ion kalium. Tak mungkin dia ion kalium, tak mungkin dia ion natrium. Sebab apa? Kalium karbonat dan natrium karbonat tidak terurai oleh haba. Okey, jadi berdasarkan tindak balas haba ni, gas yang dia keluar, warna dia kamu dapat teka kan, apakah kemungkinan garam yang wujud di dalam apakah cation dan juga anion yang wujud di dalam garam tu. Okey, kita pergi kepada garam Y pula. Tengok garam Y ni. Okey, garam Y bukan garam jenis ferrum 3, ferrum 2 dan juga kuprum. Garam Y tidak mungkin Zn, zinc, ferrum 2, ferrum 3, plumbum dan juga kuprum. Okey, garam Y ni dia warna putih. Bila mana kita tambah air, larutan tidak berwarna yang terhasil. Tapi kita tahulah dia larut dalam air. Jadi kita tahu dia adalah garam terlarutkan. Kemudian kita panaskan garam tu, baki berwarna putih. Semasa panas dan juga selepas sejuk pun dia warna putih juga. Tapi yang keluar adalah gas perang. Okey, gas perang keluar dan gas tidak berwarna. Okey, diuji dengan kayu bara. Kayu uji bara tu terbakar kan. Gas perang, nitrogen dioksida dan gas oksigen hadir. Garam Y mengandungi ion nitrat. Okey. Jadi kita dapat tengoklah di situ bahawa garam Y ni ialah garam nitrat kan. Sebab apa? Gas perang. Gas perang ni penentu dia lah kan. Gas perang garam nitrat yang mungkin mengandungi ion kalsium, magnesium dan juga aluminium, dan bukannya ion kalium dengan natrium, kerana kalium dan natrium tidak menghasilkan gas perang kan. Jadi kita tahu daripada tindak balas haba tu kan, kita tahu dia adalah pada mulanya kita tengok dia larut tak larut. Kalau dia larut, okey, kita tahu dia adalah kumpulan tak terlarutkan. Garam terlarutkan. Kalau kamu ingat balik terlarutkan ni dalam kumpulan mana? Dalam apa? Macam mana nak ingat dia gitu kan? Okey, kita tahu dia adalah garam terlarutkan. Kemudian kita tengok pula tindakan haba. Okey, dia mengeluarkan gas perang. Kalau gas perang je kita tahu dalam tu ada nitrat. Dia ada kemungkinan garam nitrat kan.
Okey, kalau dia kata gas tidak berwarna, memanglah macam mana kita nak tahu gas berwarna, sedangkan dia sebenarnya kita dapat tengok pada gas perang ni daripada asalnya. Gas perang, okey, kalau gas tu warna perang kita tahu. Kita tahu dalam tu dia adalah garam nitrat, kan? Dan kalau dia cerita ada lagi kayu uji berbara boleh terbakar, itu oksigen, kan? Okey, jadi daripada analisis yang kita buat ni, kan, kita daripada ujian tu kita dapat tahu, kita dapat analisis apakah kemungkinan garam yang ada, anion ataupun cation yang wujud dalam garam tersebut.